kita minta dengan Allah supaya Allah memudahkan urusan kita hari ini, line internet kita hari ini, suara saya hari ini. Yang paling penting adalah minda Tuan Ropan tenang, dan paling penting hati yang lapang untuk belajar benda-benda baru lah, insyaAllah. Right. Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, so Tuan Ropan, apa khabar semua? Semua sihat ke? So saya nampak ada hashtag kami sempoi. Oh, terima kasih lah. So ni geng-geng yang hebat ni. Ni geng-geng hebat. Kalau pejam mata macam dengan ceramah Ustaz Abid. Allahu Akbar. Kan. So sihat, alhamdulillah. Syifa saya sihat. Terima kasih Syifa sebab sudi tanya. So terima kasih semua yang ada yang hari ni. So insyaAllah lah. Kan hari ni Cap joiners ke? Cap joiners. Hari ni Cap joiners. Cap joiners tu apa dia? Cap joiners tu apa tu? Listening. Sayang Ustaz. Terima kasih Syuib. Kan Ustaz pun sayang Syuib juga, insyaAllah. Kan. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar cikgu? Cikgu Hadi apa khabar? Waalaikumsalam Huda. Cantik rambut. Alhamdulillah. Terima kasih. Limit join. Oh, tak ada. Hari ni tak ada limit join. Kami tak ramai tapi kami kuat. Amin ya rabbal alamin. Semoga jadi the next Abid Liu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Radiah daripada grup Mara Penang. Puan Radiah, apa khabar? Saya masih teringat lagi suara Puan Radiah yang menanyakan soalan-soalan yang comel-comel, yang cantik-cantik. Kan? Sebab kadang-kadang tanpa soalan-soalan yang macam tu, kami ni mungkin ajaran terlalu cepat. Kan? Alhamdulillah sebab sudi join. So siapa yang baru masuk, welcome to the stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darman Syamil Fikri. So tuan-tuan sedang melihat ataupun dah sedang dalam sesi dengan saya untuk kita belajar tentang closing. Untuk closing tuan-tuan. So closing ni kita bercerita tentang bagaimana kita nak menjual, dan yang paling penting adalah dia lebih kepada macam ni tau. Macam kita dah buat marketing. Contohlah kita dah buat account TikTok kan. Kita dah buat marketing, kita dah ada content, orang dah mula follow kita pun dah ramai. So macam mana kita nak convert daripada follower yang ramai tu, kita nak pergi ke arah sales. Kan, macam mana kita nak tarik dia orang daripada follower ramai tu, kita nak buat sale. Sebab apa tahu? Sebab bila kita nak cerita pasal sale, nak buat sale ni, kan, sebab kadang-kadang ada orang dia PM kita terus nak tanya harga. Setuju tak? Kan, awal-awal terus tanya harga, waktu kita bagi harga, waktu senyap. So sebenarnya apa nak kena buat? So macam mana kita nak approach cara yang terbaik, kan? So saya nak menjawab soalan Mekna. Mekna ni adalah seorang sahabat saya, student saya yang memperkenalkan saya pada tim Supercube. Selain Puan Diana Zaki, so orang yang sangat hebat. So sentiasa belajar. Dia bagi saya kan, apa yang saya ajar walaupun secara percuma, tapi dia amalkan. Bayangkan hari saya dah dapat dah Mekna punya tumbler tu. So ada tulisan Sedharma. Terima kasih Lawa. So nampak tak? So kadang-kadang effort yang kecil macam tu, orang akan ingat kita sampai bila-bila. Dan Mekna ni adalah orang yang mungkin bagi saya, alang-alang tengah PKP ni, tak boleh nak ke mana-mana, tak ada aktiviti nak ke mana-mana. So apa yang dia buat adalah dia join lah semua kelas yang ada. Di mana mungkin kelas-kelas yang ada tu, orang lain kalau nak dapat mungkin bayar. Tapi alhamdulillah lah, kan, dia ambil kesempatan, dia buat betul-betul, dia apply, walaupun ilmu tu percuma, tapi hasil dan resultnya luar biasa. Okay. So, hari ni saya nak meraihkan Mekna. Soalan Mekna, macam mana kita nak approach, kan, customer-customer baru tu. Boleh ke boleh? Dan alhamdulillah, Aziz kami setuju, dapat sikit-sikit, lama-lama jadi hebat. Betul Tuan Rovan. Dulu Tuan Rovan, saya tak ada pun, kan, cikgu yang boleh mengajar pasal sale. Ada pun ajar-ajar gitu je lah. Tapi apa yang saya buat adalah kita belajar daripada pengalaman, kita belajar daripada yang kita buat. So bila tuan-tuan buat sale ni, tuan-tuan kena faham satu benda. Kita tak boleh guna cara yang sama, skrip yang sama pada semua orang. Faham tak? Ada orang, mungkin ada customer kita yang tanya harga terus. Ada customer kita yang tanya banyak soalan. Ada customer kita yang perlukan testimoni dan feedback. Faham Macam mana nak buat mata kuning tu sebab hijau lah screen saver. Saya tak abaikan yang di IG. Don't worry. Assalamualaikum semua. Yusfarina. Hi Nim, Azalia. Saya nampak lah, kan. Tak jadi sambung yang semalam ke tuan? Sambung?
So semalam tu kita nak bercerita tentang content dan niche. So daripada content dan niche itu, so bila kita dah dapat follower tu, insyaAllah barulah kita akan sambung macam ni kita nak approach. Boleh Tuan Rovan Awesome. Okay, Erich, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Tuan Rovan, let's go. Jom kita pergi ke whiteboard kita dan kita nak bercerita tentang, kalau semalam tu banyak sangatlah yang kita bercerita kan. So hari ni kita nak share tentang niche kan dalam content and content industry lah, ataupun dalam content marketing. Okay, so kebanyakannya kita ni cerita pasal niche dan content. Cuma kalau content ni dia lebih content lah. Content ni maksudnya tak semestinya hanya sekadar content tu. Kalau boleh kan, ni saya belajar dengan Safwan. Tolong tag Safwan kalau kenal dia. Assalamualaikum sir, lama tak masuk kelas TikTok. Boleh. Hadir. The best sir semalam. Salam Seek for Future. Terima kasih Han. Alright. So content ni yang saya belajar dengan Bro Safwan, dia ajar content ni kenalah dalam keadaan orang yang ada manfaat, ada value. Ni benda yang pertama. Kalau kita tak nak dianggap konten kita ni adalah konten yang tidak berkualiti tinggi. Maksudnya macam tu tau. So kalau saya belajar apakah jenis konten ataupun apa ciri-ciri konten yang bagus, Cikgu Safwan ajar kena ada 3 ni. Faham So kena ada value. So apakah value yang kita nak kena ada? So bagi saya adalah lebih kepada how to do. Faham tak maksud saya? Maksudnya adalah value tu kita nak highlightkan benda-benda yang how to do. Maksudnya dia dapat sesuatu daripada konten kita. So contohlah konten kita ni masak. So kalau konten kita ni masak Tuan Rovan, so kita boleh ajar ataupun orang tengok video kita, dia boleh masak seperti apa yang kita nak. Maksudnya dia boleh terus masak. Bukannya hanya nak kena fikir barang apa, lepas tu nak cari benda ni kat mana lah, tak mustad. So buatlah konten-konten yang mudah orang belajar dan terus buat. Faham And how to do. So how to do ni macam dia punya jenis-jenis niche ataupun konten yang kita boleh buat. Jenis apa? Jenis tutorial. Jenis tutorial. Faham So tak kisahlah, yang penting ada value. Value ni adalah benda yang insyaAllah lah orang boleh share, orang boleh komen. Kita buat macam tu. Faham? So ini benda yang pertama, value. Yang kedua Bro Safwan ajar saya Tuan Rovan, kalau nak buat konten, dia kena ada motivational. Dia kena ada elemen motivational. Maksudnya apa? Dia memberi motivasi pada orang. Dan motivasi ni apa? Saya nak tanya pada semua orang yang ada hari ni, apakah itu motivasi? Kan Ahmad Sawan hadir. Terima kasih yang di IG. Niche tu apa sir? Kejap lagi kita bahas. Kita cerita pasal konten je dulu. Okay, apakah itu motivational? Motivational. Susah benar sebutnya. Inspired lain. Inspired ni lain. Inspired bukan. Dia itu point yang ketiga. Tapi motivational ni adalah benda apa tau? Kita buat konten yang kita nampak tu, mungkin kita ada orang suruh kita buat. Tapi kita buat tu bukan sebab orang yang suruh tu, tapi kita buat sebab kita yang nak buat. Faham tak? Dia macam ni. Ayat dia kalau saya boleh mudahkan lah. Motivational ni adalah kita buat apa yang orang suruh buat sebab apa ni? Kita salah. Apa benda lah yang aku tulis ni? Maaf guys. And kita buat Sekejap, kita tulis balik lah. Pagi-pagi ni otak saya tak berjalan pula. Kita buat apa yang orang suruh buat sebab kita yang nak buat. Ini motivation. Faham tak? Motivasi ni is something that push you do better to be a better person. Setuju? Terima kasih. Tapi kalau tanya saya, inilah pengenalan yang paling simple.
Faham tak? Kita buat apa yang orang suruh buat, kita buat apa yang leader buat, kita buat apa yang kita perlu buat sebab bukan orang tu ataupun kita kena buat, tapi sebab kita yang nak buat. Faham tak? Itu adalah motivational. Okay. So itulah dia, insyaAllah. So itu makam motivation yang paling tinggi. Sebelum ni kita buat apa yang orang suruh buat. Contohlah, kita buat content, kita buat video TikTok setiap hari 3 video. Tapi kita tak rasa pun yang kita buat tu sebab kita nak buat. Selagi ada orang bagi motivation, kita buat. Kalau orang bagi motivation, baru kita buat. Kalau kita tak ada motivation, kita tak buat. Tak nak. Dan konten motivasi ni lah bila orang tengok dia rasa semangat, dia rasa nak teruskan usaha. Setuju? Itu secara teori. Tapi secara praktikalnya, kita buat apa yang kita kena buat tu sebab kita yang nak buat, bukan sebab orang suruh buat. Itu motivasi. Faham tak ni? Ingat tuan-tuan, saya suka ingatkan, motivation, semangat, positif tak buat duit. Motivation dan positif tak buat duit. Yang buat duit adalah disiplin. So macam mana kita nak disiplin? Kita ada motivation kita. So nampak tak? Beza kan? Nak buat duit tak semestinya kena ada motivation dan positif. Nak buat duit kena ada disiplin. Tetapi kalau nak disiplin, untuk kena ada motivation. Itu beza dia. Rasa atas sikit baru masuk, lambat pula masuk hari ni. It's okay, don't worry. Faham tak ni? Boleh. Nak berubah tu kena ada disiplin. So macam mana nak kekal disiplin ni? InsyaAllah kita top up dengan motivation. Tapi disiplin tu nombor 1. Faham tak? Faham So harap korang faham lah. So janganlah nak mengharapkan motivation je. Kita mungkin tak mengharapkan motivation, tapi kita kena bagi orang motivation. Supaya apa? Supaya diorang pun boleh disiplin buat apa yang diorang buat. Itu. So motivation ni dari segi value ada, bagus. Tapi kalau tak ada, it's okay. Dia akan boost. Tapi kalau tak ada, ya sudah. Yang penting adalah disiplin. Macam saya lah, tuan-tuan. Kalau saya nak ikutkan motivasi je, hari-hari ada je hari saya malas. Banyak sangat saya malas. Tapi disebabkan disiplin tu, saya try untuk disiplinkan hari-hari, insyaAllah buat. Tak dapat lama pun, buat sekejap pun kira okey lah. Yang penting saya memberi manfaat orang lain. Itu je. Faham tak tuan-tuan? Boleh Boleh So tuan-tuan pun kena ada something juga yang tuan-tuan ada, some kind of activity yang tuan-tuan kena buat setiap hari, yang di mana tuan-tuan tu buat untuk bantu orang lain. Dan kita fikir apabila kita bantu orang lain, bukan orang lain yang akan bantu kita, tapi Allah yang akan bantu kita. Simple. Terima kasih Teacher Sheila. Faham? Terima kasih. Right. So yang terakhir, value yang pertama kalau nak buat content dari segi ni, Bro Safwan punya tips. Bro Safwan punya tips. So yang pertama, value, kena ada value, kena ada motivational. Yang terakhir adalah inspirational. So inspirational ni, kalau yang motivational dia buat sebab dia nak buat, inspirational ni adalah dia nampak konten kita, dia start the first step. Dia nak buat. Dia terus buat ataupun mula. Inspiration. Faham tak? Itulah dia. So first kita kena faham, content kena ada dalam konten kita tu, kena ada value, kena ada motivational element dalam tu, dan kena ada inspirational juga. Okay, so saya naikkan dulu ke atas. So inspirational ni maksudnya kita boleh bantu dia untuk terus buat. So nampak tak? So kalau value tu tutorial, maksudnya kita tahu macam mana nak buat. So motivation ni lah kita bantu dia, kita ajar dengan dia, kau buat ni sebab kau nak kena buat. Kenapa kau nak kena buat? Sebab kau nak ada sale. Nak kena ada sale, kena buat. Maksud dia akan mula-mula plan. Inspiration ni pula, okay, aku terus nak buat hari ni. Faham tak? Sebab kadang-kadang kita tahu kita nak kena buat, kita nak buat, tapi kalau tak ada inspirasi, tak ada rasa macam nak kena buat, dan tak buat-buat juga. So itulah konten yang bagus. So contohlah, kita bagi konten tentang business, dan saya belajar tentang benda ni lah. Sebab semalam saya buat satu konten yang agak berbeza sedikit. Okay, untuk yang agak berbeza sedikit saya share tentang movie, tapi cloud. Dan saya belajar di mana
saya masih degil dengan konten iaitu business. Kan? So you kena faham juga. So 3 value ni, value motivational dan inspirational ni, you kena olah balik ikut target market kita. Okay, target market kita. So target market kita ataupun audience kita ni, okay, audience TikTok mungkin berbeza. Kan? Audience IG mungkin berbeza. Audience Facebook mungkin berbeza. So kita kena selalu tengok FYP kita tu. FYP kita tu banyaknya tentang apa? So kita ambil lah. So bila masuk FYP tu, itu baru kita bercerita tentang niche. Kan? Ada niche humor, ada niche komedi, ada niche general knowledge, ada niche tentang mungkin pasal relationship, ada niche tentang memory. So itu, faham tak? So kita ambil niche yang kat FYP tu, kan, tajuk besarnya, dan kita upgrade sikit dalam konten kita tu. Okay, letak 3 perkara ni. So macam tu yang saya buat. Sebab tu try lah untuk tengok FYP orang tu tentang apa. So kadang-kadang kita nak fokus dengan niche kita. Bukannya saya tak bagi nak fokus dengan niche kita sendiri, tapi you akan penat tau kalau you fokus pada niche sendiri tapi view-nya tak tinggi, tak ada engagement. So kalau kita bagi value dan sharing pasal kehidupan, boleh juga kan? Boleh. So pastikan dalam kehidupan tu kita nak bagi tutorial apa, kan, life hack yang macam mana, mungkin cara makan spaghetti ataupun cara nak tahu spaghetti tu dah masak macam mana, kan. So motivationnya pula, kenapa awak kena makan spaghetti ni, awak kenapa. So dia satu video tak mungkin boleh kita motivate orang. Tapi kalau minggu tu kita cerita pasal spaghetti je, contohlah, cuba habis je live saya hari ni, cari 2 nama ni. Okay, cari 2 nama ni. Yang pertama, cari Syahril Sabri. Cari Syahril Sabri, cikgu konten kita. So sekarang ni dia tengah bermain dengan satu konten baru, satu tips baru, satu teknik baru, bercerita tentang benda-benda misteri. Okay, benda-benda misteri. So itu yang pertama. So alhamdulillah lah, benda-benda misteri ni pula kita kan sekarang kan tengah viral, sampai Safwan pun bercerita tentang Javier ni kan. And Una pun cerita pasal Javier ni. So maksudnya dia antara orang yang mencetus. Dia tak cerita pasal macam, dia tak buat video macam Javier, tapi dia react. Dia berceritakan balik. Faham tak? Mungkin kalau kita tengok Javier tu kita tak faham apa yang terjadi sebenarnya. So apa yang Cikgu Syahril ni buat, Cikgu Syahril ni try untuk explain what happened right now. Kenapa orang duk tengok pasal benda tu. So dia cerita. Dan alhamdulillah saya dah tengok balik dia punya konten dia. 2 video dia 1 million, 1 juta. So kita kat situ kita belajar di mana waktu sekarang ni orang sedang suka benda-benda misteri, kan. Orang suka benda-benda misteri. So contohlah kalau you buat makanan, you dalam niche makanan, so you boleh buat menu-menu misteri. Menu misteri tu apa? Maksudnya misteri dari awal tu kita buat, nak present pinggan kosong. Rupanya pandang ke belakang, mungkin husband tengah makan ke, anak tengah makan ke, nampak tak? So sebenarnya elemen tu tak semestinya nak kena cerita pasal misteri, makanan hantu. Tak payah. So yang penting ada konten-konten yang macam itu. Faham tak? So inilah yang Cikgu Syahril ajar dalam kelas September nanti. So siapa-siapa yang join kelas September, tahniah, good job. So see you dalam 20 hari lagi, insyaAllah nanti akan sampai. Faham tak? So siapa yang buat macam Panita kan buat paste kan. Kita buat paste. So kita ada mystery box, kan, mystery box. Tak semestinya barang tu kena barang misteri lah, kena barang yang pelik-pelik, tak payah. As simple as mystery box. Okay. So kita angkat, lepas tu kita blur-blur kan. Kita kena blur-blurkan sikit. Okay, letak. Lepas tu kita minta husband kita tutup mata, rasa. B rasa macam sedap lah. Lepas tu akhir nanti cuba awak teka apa yang saya letak dalam makanan saya. Cuba komen di bawah. Bam. Faham advance kena daftar juga ke silver? Siapa yang nak daftar advance, siapa yang nak sambung ke advance, kena masuk silver dulu, then baru boleh daftar advance. Sebab tu siapa-siapa tuan-tuan kalau nak masuk advance,
kan, tolonglah daftar silver September sebab dah nak habis dah. Saya check tadi kan, kalau saya check tadi tinggal satu tiket je. Saya harap ada tambah lagi lah. Faham produk dijadikan mystery box pun okey tak? Okey sangat. Yang penting ada elemen-elemen misteri. Tapi untuk minggu ini, faham untuk minggu ini kau janganlah panggil sepanjang tahun. Minggu ni tengah hype benda-benda misteri. Nanti insyaAllah, nanti kalau saya jumpa beberapa trend-trend yang bagus untuk saya share, saya share. Okay, wah good idea sir. Boleh buat resepi baby misteri. Ngam dan Fiza Mansur. Itu yang kita nak buat. Faham Bukan sir, bukan. Yang dah daftar, yang dah ada dalam advance, kena daftar juga ke silver. Kalau dah daftar advance, nak masuk ke silver. Silver kan dah habis. Dan kalau nak silver lagi boleh, tapi ajak tim lah. Dan siapa yang dah daftar advance, kalau nak kena daftar silver balik ke, kalau nak join, kena daftar balik. Kenapa nak masuk silver balik? Comel lah korang ni nak masuk silver balik. Patutlah banyak FYP horror je sekarang. Betul, sekarang tengah trend sebab Javier kan. Sebab orang tengah teruja macam mana dia buat, macam mana dia edit. Tak tahulah dia edit ke apa ke, tempat yang ramai orang tapi tak ada orang. Tempat yang ramai orang tapi tak ada orang. Itu je. Faham? Boleh? So buatlah benda-benda macam tu. So insyaAllah dalam konten pastikan ada 3 benda ni. Tak kisahlah konten tu tentang apa. Faham Okay. So apakah itu niche? Contoh buat cerita seram kan. Puan Aida nak buat cerita seram tentang cerita seram episod 1 dan episod 1. Mungkin kita nak bercerita macam pengalaman-pengalaman kita ke. Dan masa tu mungkin tengah buat packing barang kan. Guys, tangan tengah bergerak tu, tengah packing, tengah masuk post ke. Guys, saya nak cerita ni guys. Kejap letak tepi dulu. Bang, kejap sambung Korang pernah tak kan, kalau dululah kan sebelum PKP ke, kan siapa yang balik Pantai Timur kan, waktu-waktu sekarang ni kan mesti jam betul lah. So terpaksalah lalu jalan Karak, yang jalan biasa tu lah kan. So kalau korang pernah lalu jalan Karak biasa malam-malam, tolong komen di bawah kan. So tahu tak ada satu kereta, contoh cerita lah pasal benda tu. So letak tepi. So kita masuk mood bercerita tu. Itu yang saya nampak Okay. Cuma kadang-kadang ada orang kalau yang terror pandai bercerita, pompek tu bagus. Kalau macam saya buat cerita tak menjadi sangat. So bab mengajar tak apa. So ikut style masing-masing, kepakaran masing-masing. Link dia kat mana sir? Link kat mana? Link kalau nak pergi untuk daftar kelas September, pergi ke bio saya dulu. Dan pergi kat bio saya, dalam tu ada Telegram. So dalam Telegram tu nanti minta dengan kawan-kawan link untuk daftar September. Tuan Sobri, faham. Masuk, faham. Terima kasih Tuan Sobri. Sir, kalau kita cerita movie seram yang kita baru tengok, tak boleh ke sir? Tapi konten kita masak? Boleh. So Azrin, first start dengan makanan lah kan. Habis kita masak, bismillah. So macam alang-alang tengah makan tu, you bercerita. Guys, siapa pernah tengok cerita, ataupun siapa kat sini peminat cerita seram? Siapa peminat cerita seram? Padahal tengah makan tau. Siapa peminat cerita seram? So antara seram ini, mana satu yang horror? By the way, saya nak cerita, baru-baru ni saya ada tengok satu cerita seram ni. Ceritalah. Macam tu. Okay. Lupa kelas tu, baru masuk ni. Maaf, tak apa, jangan risau. Kelas apa sir? Sorry lambat masuk, saya kali kedua join kelas tu. Kelas TikTok pada bulan September. Assalamualaikum tuan, bagaimana cara saya untuk marketingkan untuk servis penghantaran makanan apps Halo? Macam mana nak mempromosikan apps Halo? So nantilah, insyaAllah nanti akan cuba jawab. Okay. Right. Masalah tak suka cerita seram, tak payahlah. Kalau tak suka jangan cerita kan. Sir, kalau untuk perfume boleh bagi contoh tak? Kalau perfume nantilah kot. Saya pun tak ada idea pula nak bagi tentang perfume. Misteri bila simpan duit tapi hujung tahun susut sebab dimakan bocor. Lepas tu masuk tentang emas. Boleh ke? Boleh. So itu dah mula dapat nampak idea lah. Okay. Cuma kalau boleh, gunalah bahasa-bahasa yang paling mudah orang faham dan contoh-contoh yang memang related dengan diri kita. Okay. Faham Alright. So niche, tuan-tuan. So niche ni sebenarnya jangan kita serabutkan kepala kita ni.
So kita boleh try pelbagai niche. Kita boleh try pelbagai niche. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan puan untuk awal-awal ni buatlah 100 video TikTok dulu. So daripada 100 video ni kita tengok yang mana satu yang paling kena dengan kita. Okay, yang mana satu yang paling kena dengan kita. So insyaAllah lah kat sini kita try lah kan. Mungkin dalam minggu tu kita seronok tengah buat niche motivation kan, kita memberikan kata-kata semangat kan, ataupun kita memberikan kata-kata mungkin teguran ke kan, nak berjaya tapi malas, contoh kan, ataupun kita buat niche style content Q&A, kita menjawab soalan-soalan yang ada, itu pun bagus juga. Tapi kalau boleh try to consistent. Okay, try to consistent. Jangan cepat sangat tukar niche tu. Tak sempat kita nak tengok dapat result ke tidak, tiba-tiba dah tukar. So jangan kita pasal view dulu, tengok feedback dia macam mana. Sebab view kat TikTok ni dia masih naik walaupun dalam 24 jam. Okay, dia masih naik dalam masa 24 jam. So kalau view kita rendah, tak apa. Jangan risau. Sebab lagi satu, kita punya follower tak cukup ramai lagi. Faham petang semalam alhamdulillah saya dapat invite dari kawan buat live di TikTok terbaik. Kan, buat yang mana kita rasa seronok dan bermanfaat. Setuju? Boleh tak bagi tips untuk first time live, nak start dengan apa? Bagi saya start je. Sebab kalau nak start, kalau kat TikTok ni orang-orangnya tu insyaAllah lah kan. So kalau boleh pastikan kita ada beberapa handphone. Dan kita ada beberapa handphone. Satu handphone live, satu lagi handphone untuk kita share pada kawan-kawan. Untuk kita share pada kawan. Faham itu je. So nanti daripada video 100 video ni kita share lah dengan grup kita ke, tanya dia ke apa boleh tambah baik. Sebab kadang-kadang video-video ni kontennya bagus, cuma teknikal kan. Teknikal tu macam mana? Teknikal dari segi macam 3 saat kita yang pertama kan, lepas tu berapa panjang video kita, kualiti video kita. Tuan-tuan, kualiti HD sangat-sangat disupport oleh TikTok. Percaya kat saya. Sejak saya tukar saya punya kualiti daripada handphone kepada kamera, saya tak katalah kena tukar pada kamera kan, tetapi hasil seperti kamera, view saya naik. Cuma kena rajin je, kena konsisten je, InsyaAllah. Okay, maknanya 100 yang pertama niche yang sama ke? Tak. 100 video. Yang penting kita belajar, biasakan diri buat video. Jangan terlalu fokus pada niche. Ni kalau saya lah. Okay, jangan fokus kepada niche, buat je video. Rasa nak buat video. So kita biasakan buat. Contohlah kan, daripada satu video ni kita belajar pasal apa? Banyak benda kita belajar tuan-tuan kan. Kita belajar tentang editing kan. Sebelum ni tak pernah buat zoom in zoom out, kita buat zoom in zoom out. Kita tak pernah guna apa tu nama dia, framing key alah lupa lah nama benda tu, yang bentuk-bentuk macam ni plus kan, yang dalam kamera boleh zoom in zoom out. Lepas tu kita belajar tentang subtitle kan. Lepas tu kita belajar color grading. So tuan-tuan, saya belajar benda-benda macam ni semua dalam apabila saya nak buat video TikTok. Keyframe, terima kasih. Ni keyframe and picture in picture kan. Semua ni saya belajar ketika saya explore buat video TikTok. Sebab tu buat 100 video je dulu. Jangan risau. Jangan difikirkan dulu okay aku nak cerita pasal apa. Sebab kalau kita tak have fun dalam buat TikTok ni, so something yang kita nak sampaikan tu bukan datang dari hati kan. So bila tak datang dari hati, you akan buat konten ni hanya sekadar kerja. So bila kerja tak ada result, nak sambung tak kerja tu? Nak buat tak kerja tu? Memang tak So minimum berapa video sehari? Saya akan cuba sedaya upaya saya 3. Saya 3. Tapi Isnin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad saya tak buat video. Jarang lah saya tak buat video. Sebab kalau saya dah, sebab Sabtu Ahad kebanyakannya saya berada di rumah kan. So saya buat konten ni, saya ngada-ngada sikit kan. Nak kena ada lighting, nak kena ada kamera. So benda-benda tu semua ada kat studio kan. So macam ni saya tak suka buat video tu setengah-setengah. Nak buat betul-betul. Nak buat biar cantik betul, biar puas hati. So kalau views tak naik ke, konten tu tak pergi ke, ya sudah, yang penting saya puas hati. Faham Boleh
Live pula berapa kali paling bagus untuk kita buat? Live paling bagus berapa kali? Sekali je sehari. Sekali sehari. Okay, memang live se HD. Terima kasih. Maknanya okay, betul. Faham. Terima kasih Nisa. Tiba. Saya dok karak, alhamdulillah tak pernah bertembung kereta tu. Janganlah. Janganlah tembung. Okay, jangan tembung. Tak nak kita jangan fikir tak elok. Fikir baik-baik je. Samalah, kena ada setup baru saya buat. Event nak edit tu bermacam sikit asalkan puas hati. Sebab tu bila buat editing, bila kita shoot tu dah cantik, editing akan jadi mudah. Editing ni cuma kita letak keyframe, letak title, dah. Itu je. So kita tak perlu nak godit pelik-pelik sangat. Sebab apa? Make it simple. Ni saya belajar dengan cikgu saya lagi. Cheese. Apabila kita nak buat konten ni tuan-tuan, apabila kita nak buat konten, amalkan KISS. Ni saya belajar daripada sahabat saya Zaidul. Zaidul. Okay, so Zaidul dia ajar. Ni siapa? Suaminya Farah. Kan, suaminya Farah Fakira. So dia ajar untuk apa-apa design ke editing ke, kita buat KISS. Guna formula KISS. So formula KISS ni dia apa tau? Keep it simple. Dan dia ada orang kata sweet. Tapi Zaidul ni dia pilih sikit. Dia kata stupid. Kenapa dia cakap stupid? Sebab kita kalau boleh nak semua orang boleh faham konten kita tu tentang apa. So stupid ni tuan-tuan, bukannya nak kena kata buat bodoh, tak. Dia maksudnya adalah orang boleh relate. Kan? Relate, faham dan hadam. Begitu. Silap ingatkan KISS ni. Itu lain. Jangan. Isnin hingga Jumaat saja, setuju. Kelas pukul 11.30, 12.30 ni ada hari apa je setiap hari. Isnin sampai Jumaat. Saya newbie hari ni sehari yang ke-6. Terima kasih Rohana Tupperware, Kagum dan Cifat, semua FYP teruk. Alhamdulillah. Azrin pun tahniah Azrin. Kan Azrin punya hashtag Suri Rumah Gorgeous. Good job. Adakah sound yang kita guna tu mempengaruhi view dekat TikTok? Sangat mempengaruhi Sharifah Amira. Sharifah Amira, sound yang kita guna tu sangat mempengaruhi. Sebab tu kalau boleh, try lah untuk kita guna sound-sound yang viral. So nak tanya, kalau konten kita semakin jatuh view, maksudnya orang tak suka ataupun kita kena tukar niche? Jangan tukar niche. Niche tetap sama, tapi guna tajuk yang berbeza. Syamila guna niche apa? Boleh ke kita buat video pasal produk je? Tak kisah. Tapi ada orang suka ke pasal produk video? Video tentang produk. Itu je. Okay, saya sebenarnya tak ada idea pun nak buat video TT, tapi bila buka terus ada idea. Alhamdulillah. Tak apa, yang penting buat. Okay, yang penting buat. Mana nak cari sound yang viral so siapa yang nak cari sound-sound viral, tolong follow Ahmad Safwan. Okay, nampak tak nama Ahmad Safwan tu? Tolong follow dia. Setiap lagu yang dia pakai, awak tiru je. Tak payah pening-pening lagi dah. Itu apa yang saya buat. Dua. Abang Nas. Tapi Abang Nas jarang pakai lagu pelik-pelik. Safwan. And follow dia sekarang. Okay, follow dia sekarang. Dan apa saja video-video yang dipakai tu, kan, guna. Bila kita boleh buat live ni? Boleh buat live selepas kita ada 1000 follower. Tiba. Kan, bawah tu stupid apa ya? Bawah stupid ni relate, faham dan hadam. Kan, bagus ada masa nak rehat. Alhamdulillah. Share pakai kamera apa? Saya pakai webcam je. Saya pakai sound viral, view tak naik. Saya pakai sound sendiri, view lebih banyak. So gunalah view sound sendiri. Kan, itu je. Kan, Ahmad Safwan kalau video TikTok dia memang viral teruk. Itu semua mitos. Dia tu, dia ada rahsia dia tu. Dia ada banyak rahsia. Oh, 1K baru boleh buat live. Betul, 1K siapa-siapa yang
guna account creator, baru dia akan dapat 2 features. Yang pertama bio link, kita boleh letak dalam bio, link tu ada bio, dan kedua adalah buat live. Ahmad Safwan, betul. AH Safwan. So gunalah follow dia kat Facebook, follow dia kat TikTok. Kalau kat IG namanya Bro Safwan. Dia tu suka, dia tu antara orang-orang yang famous jugalah. Ramailah juga sahabat-sahabat artis saya, selebriti yang PM dia nak belajar. So alang-alang dia belum famous sangat ni, pergi cari dia. Okay, saya kalau buat video lakonan view banyak, tapi FYP, tapi apa tu, tapi LYP saya kurang view. Okay, faham. So banyakkan lakonan, don't worry. Video saya view tak banyak mana pun, tapi engagement alhamdulillah okey, setuju. So kalau kita buat produk kosmetik, tak apa ke kalau kita buat konten pasal bisnes? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. So bisnes itu kita bercerita, sebenarnya produk kosmetik tu hanya tools dan hanya alat. So bisnes ni adalah cerita tentang macam mana kita handle customer, and macam mana kita urus masa kita, macam mana kita kan sekarang kat TikTok kan ramai student kan. So macam mana student dah nak berbisnes. So itu adalah konten-konten yang bagus. Okay, kalau buat bisnes kat Bigo, saya rasa macam mana? Saya pernah cuba download Bigo, tapi saya takut lah. Bigo, kalau boleh survive di Bigo, pergi di Bigo sebab konsepnya sama. Cuma kena kuat sikit lah kan, host-host kat sana tu. Saya kalau video muka saya banyak view, tapi bila keluarkan produk klik-klik. So janganlah keluarkan produk. Produk letak belakang je, behind the scene. Okay, konten Caca Marba okey ke? Waalaikumsalam Syarul. Apa khabar Syarul? Semua okey ke Syarul? Allahu Akbar. Terima kasih Syarul join untuk sesi hari ni. Okay. Kalau Caca Marba, bukannya saya tak bagi. Cuma nanti bila lah tiba-tiba lah ada satu video kita yang Caca Marba tu dia blow up, dia viral. So orang tak tahu dan tak perasan kita ni nak cerita pasal apa sebenarnya. Last kita ni jadi macam konten ataupun brand pen merah, pen biru, ataupun page marah, ataupun tentang account I love you. So tak nak lah macam tu. Faham? Itu je. Itu normal. Letak produk view memang kurang sebab manusia tak suka iklan. Dan bagi saya lah kan, konten-konten yang bagus. So kita nak cerita pasal konten ni kan. So ini adalah apa yang nak ada konten. Ini kalau buat konten ni kita buat keys simple. Dan last tip yang terakhir yang saya nak bagi pada hari ni, macam mana nak buat konten adalah barang ataupun guna video hidup. Video hidup. So video hidup ni maksudnya ada gambar hidup lah, ada manusia, ada interaction. Sebab tu lakonan ke drama ke adalah video-video yang sangat bagus lah yang kita boleh fokuskan. So contohlah macam kalau nak letak produk boleh, tapi bukakan produk tersebut. Jangan hanya sekadar contohlah kan. Okay, ni produk saya. So tak nak, you kena awak kena try. Itu baru hidup. Kan, saya dah apply cara sesuggest, alhamdulillah. Terima kasih. Dina pun dia dah mula upgrade. Kalau dulu dia screen record, tapi kali ni dia ambil gambar iPad dia. Kan, sebab apa? Sebab bila gambar iPad tu beza dia berbanding screen record. Gambar iPad tu dia tahu tangan kita kat mana. Kan, tangan kita kat mana, lepas tu nak klik kat mana. So dia nampak. Kan, so barulah dia faham macam, oh tangan gebu kalau nak tarik guna dua tangan macam ni. Oh tangan kecil macam tu. So itu dia punya feel dia. Kalau apa yang kita tunjukkan tu lah barang hidup. Okay, kopi O ke stir? Alhamdulillah sedap. Faham tak ni? Alright, terima kasih. Terus rasa nak beli air tu, kopi O ais ke stir? Tengah gebu. Alhamdulillah. Tangan gebu. Tengah gebu bukan. Okay. Alright, so far untuk hari ni semua okey ke? Saya tak boleh nak lama sangat hari ni. So kejap lagi saya ada benda saya nak kena settlekan. So saya harap untuk cerita tentang konten ni tuan-tuan dapat something lah. So save tau live ni. Dah save dah. Jangan risau. Terima kasih. Okay sir, terima kasih Azrin.
Terus nak rasa beli hari tu. Alright. So insyaAllah lah, untuk hari ni nampak pendek kan, tak sampai pun 90 minit. So 12.30 kita dah habis. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi insyaAllah lah apa yang saya sampaikan hari ni tuan-tuan boleh belajar sesuatu dan terus apply. So nampak tak, dalam saya buat live pun saya tetap amalkan value tutorial. Sebab kalau saya duk pompek dan pompek saya ni tidak memberikan apa-apa manfaat pun tak guna. Betul tak? So daripada pompek ni insyaAllah ada motivation. So saya buatkan tuan-tuan rasa macam nak kena start do something. Apa kita boleh buat hari ni. Betul tak? Dan yang terakhir adalah terus buat. Itu yang kita nak. Okay, terus kita nak. InsyaAllah boleh. Okay. Alright, so siapa yang belum masuk grup Telegram saya, boleh minta masuk grup Telegram. Dan insyaAllah lah nanti kalau ada kelas untuk bulan Oktober, nanti boleh daftar terus lah. Tapi sekarang insyaAllah lah bulan September belum habis lagi. Tapi tolong kan, kalau ada slot ke, ada tiket ke, daftar terus. Terima kasih Syarul. Syarul ni pun korang kena follow lah dia. Dahsyat lah. Dia antara, kalau nak belajar tentang setia Syarul adalah seorang yang sangat setia. Tak kisahlah setia dengan manusia ke, setia dengan bisnes ke, konsisten dan disiplin. Naik turun, ujian macam-macam. Belajar dengan Syarul. InsyaAllah lah. Kalau orang lain tu baru kena ujian sikit, baru ada sikit dah pergi. Dia daripada macam-macam lah. Saya walaupun saya tak adalah rapat dengan dia, tetapi saya sentiasa follow perjalanan dia. Dan saya doakanlah semua orang yang ada, InsyaAllah. So good job Syarul. Keep spirit yang lain, InsyaAllah. Alright, so mana Syarul? Syarul ada kat IG. Okay. Alright, so itu saja. Terima kasih semua orang yang ada hari ni. Thank you so much. So saya minta maaf kalau hari ni saya tak boleh nak lama-lama sangat. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ni tuan-tuan dapat sesuatu insyaAllah. So sentiasa doakan saya, sentiasa murah rezeki dan sentiasa ada kekuatan, ketabahan dan disiplin kan. Disiplin untuk sentiasa lah kan memberikan sesuatu pada tuan-tuan. Kalau tak banyak, insyaAllah something. Itu yang saya selalu nak sampaikan. Sebab tu kalau boleh 11.30 tolonglah hadir kan, di handphone masing-masing dan share lah pada kawan-kawan. Dan kalau tak nak terlepas, masuk dalam grup Telegram. Okay, dan kalau nak belajar lebih detail lagi tentang TikTok, tentang social media, macam mana nak edit, InsyaAllah September nanti. Okay. Alright, so itu saja. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So hari ni kita rehat dulu. Kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih semua yang baru follow. Thank you so much. So semoga tuan-tuan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Taala. So all the best tuan-tuan. Ingat kata-kata saya sekarang. Okay, rakam layar. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti, insyaAllah. Dengan izin Allah, kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Okay, so jumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.